Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya harap semua dalam keadaan yang baik, yang sihat. Okay, hari ini kita akan pergi ke bahagian seterusnya tapi masih lagi dalam bidang dan tajuk yang sama iaitu sokongan dan pergerakan. Okay, kelas lepas kita dah belajar apa yang ada dalam sistem rangka. Itu ada ligamen, ada tendon, ada rawan, juga ada sendi. Okay. Sekarang cikgu nak pergi ke bahagian seterusnya tapi cikgu nak revise sikit-sikit berkenaan dengan sendi. Okay, sendi ni ialah tempat pertemuan antara dua tulang ataupun lebih bagi tulang yang berartikulasi. Okay, tulang artikulasi ni ialah tulang-tulang yang ada persendian ataupun tulang-tulang yang hujungnya akan bersambung dengan tulang yang lain. Okay. Sendi ni biasanya akan terbahagi kepada tiga perkara ataupun tiga kategori. Yang pertama dari segi struktur dia, fungsi dia ataupun pergerakan dia. Hari ini kita akan pergi ke sendi synovial ataupun sendi yang dikategorikan dalam struktur. Okay, sendi synovialnya ialah sendi yang bergerak bebas atau nama lain dia ialah diarthrosis. Okay, hujung tulang termasuk di permukaan sendi ni biasanya akan ditutupi oleh rawan hyaline. Okay, rawan hyaline ni kerja dia ataupun peranan dia adalah untuk mengurangkan geseran semasa bergerak dan juga menyerap daya hentakan. Okey, di sekeliling tulang ni biasanya akan ada membran synovial yang berperanan sebagai pengeluar cecair synovial. Okey, cecair synovial ni bertujuan untuk melicinkan pergerakan sendi tadi. Okey. Kat sini jenis-jenis sendi synovial dan juga lokasi dia dalam badan kita. Yang pertama ialah sendi socket ball and socket joint. Biasanya hujung permukaan tulang ni akan berbentuk bulat dan dia akan pair dengan tulang yang berbentuk separuh bulat ataupun cawan. Dia akan masuklah, akan sesuai sebab dia bertemu jadi dia akan melengkapi antara satu sama lain. Biasanya sendi ni berada di kita punya bahu. Bahagian bahu kita akan ada sendi socket ni. Dia pergerakan dia multi-axial ataupun pergerakan yang bebas. Boleh pergi belakang, boleh pergi depan kan. Boleh rotate ikut mana je awak nak. Okay. So yang kedua ialah sendi angsel. Okay, angsel ni macam nama dia angsel biasanya ada dekat pintu kan. Biasanya pintu tu boleh bergerak tutup dengan buka sahaja. Okay. Sama juga macam sendi angsel ni pergerakannya hanya ada satu pergerakan ataupun satu arah. Ada fleksi dan juga ekstensi. Biasanya tulang-tulang dia ni akan satu akan berbentuk bulat, satu lagi akan separuh bulat supaya dia saling melengkapi. Okay, biasanya arah pergerakan dia terhad yang ada satu arah saja dan satu paksi saja. Biasanya ada di bahagian siku kita dan juga lutut. Okay, yang seterusnya ialah sendi pelana. Sendi pelana ni sendi yang membolehkan ibu jari kita bergerak. Okay, seterusnya sendi kondil. Sendi kondil ni ialah sendi-sendi sama macam angsel tadi tapi angsel dia terhadkan pergerakan dia. Dia ada satu paksi dan juga satu arah pergerakan. Tapi untuk kondil ni dia ada dua pula. Dia ada dua arah pergerakan. Maksudnya boleh ke depan, ke belakang dan ke kiri, ke kanan. Biasanya ada di kawasan tapak tangan kita lah, di jari jemari. Okay. Kita pergi ke sendi gelongsor ataupun gliding joint. Lokasi dia ada di pergelangan tangan dan juga tapak tangan. Okay, ni bermaksud tulang-tulang tu dia saling meluncur antara satu sama lain untuk bergerak. Yang terakhir ialah sendi paksi ataupun pivot joint. Pivot joint ni biasanya ada di kawasan leher kita, iaitu sendi yang memerlukan tulang tu untuk berputar ataupun membuat rotasi supaya kita boleh menggerakkan leher kita kan. Okay, itu penerangan serba-serbi pasal sendi. Seterusnya kita pergi ke sistem otot. Okay, sistem otot
otot ni kita ada 3 jenis, iaitu otot rangka, otot kardium dan juga otot licin. Okay. Bagi otot rangka, otot yang paling banyak ataupun senang ataupun common ada dalam badan kita, iaitu otot yang melekat pada tulang dan juga kulit kita. Okay, otot kardium pula, dia merujuk kepada jantung. Okay, kardium ni dia akan refer kepada organ jantung. Okay, yang ketiga ialah otot licin. Otot licin ialah otot yang ada pada dinding organ visceral seperti dinding perut. Okay, organ visceral ni ialah organ-organ penting yang ada kat dalam badan kita macam jantung, ginjal, hati. Okay, kat situ ada otot licin. Okay, bagi nama tisu untuk otot rangka pula, nama dia ialah myofibril. Okay, awak tengok struktur dia. Myofibril ni dia berbentuk silinder. Silinder yang panjang dan setiap sel ni dia ada nukleus. Okay, dia ada nukleus dan juga dia berjalur. Okay, untuk otot kardium ni dia kecil sikit dan dia banyak cabang. Dia tak ada nukleus, dia unisel dan juga dia berjalur. Bagi otot licin pula, dia berbentuk fusiform ataupun dia unisel tapi tidak berjalur. Okay, untuk struktur otot rangka, kita pergi ke regulasi. Regulasi penguncupan. Penguncupan untuk otot rangka ni dia terkawal. Maksudnya dalam kawalan kita untuk bagi dia bergerak. Okay, untuk otot kardium ni dia tidak terkawal. Maksudnya dekat sini dia bergerak dengan sendirinya secara semula jadilah yang semua orang ada. Okay. Seterusnya otot licin ni dia luar kawalan juga ataupun tidak terkawal. Okay, untuk kelajuan penguncupan bagi otot rangka dia akan dari perlahan ke cepat dan otot kardium ni akan perlahan dan otot licin ni akan sangat perlahan. Okay. Bagi yang terakhir iaitu penguncupan beritma. Untuk otot rangka dia tak ada penguncupan beritma sebab penguncupan tadi dia terkawal. Maksudnya kita kawal barulah dia ada penguncupan. Bagi otot kardium ni dia ada penguncupan beritma. Dan otot licin ni pula dia mungkin sebahagian daripada otot-otot ni je yang ada beritma. Okay, kita pergi ke otot rangka dan juga lokasi. Okay, bagi otot-otot rangka ni, masa-masa ni awak kena hafal. Cara untuk senang hafal dia awak bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian kepala, bahagian upper body dan lower body. Okay, untuk upper body ni ada 2, iaitu frontalis yang ada di bahagian mata ataupun kening kita. Ataupun satu lagi, otot sternocleidomastoid yang berada di kawasan leher kita. Okay, seterusnya ada di bahagian upper body ada bicep, ada abs. Abs ni perut lah. Okay, ada deltoid. Okay, yang seterusnya bagi bahagian lower body kita ada quadriceps femoris di bahagian hadapan. Okay, yang kita ada sartorius. Sartorius ni adalah otot yang paling panjang yang ada dekat dalam badan kita. Okay, seterusnya di bahagian keting, kaki, kita ada tibialis anterior. Okay, seterusnya itu bagi pandangan hadapan ataupun anterior. Untuk pandangan belakang pula kita ada trapezius, iaitu di bahagian belakang leher. Okay. Kita ada deltoid. Deltoid samalah macam tadi, dia berdekatan dengan bicep. Jadi lepas tu kita ada tricep brachii berada di belakang tangan. Kita ada latissimus dorsi ada di belakang badan kita. Okay, masuk ke bahagian masih lagi upper body, ada gluteus maximus iaitu bahagian punggung, dan lower body kita ada hamstring, kita ada gastrocnemius iaitu bahagian betis dan juga kita ada soleus. Okay, kita pergi ke fungsi otot rangka ni. Yang pertama adalah untuk menghasilkan pergerakan. Okay, semua jenis pergerakan motor yang terhasil daripada tindakan penguncupan dan pengenduran otot rangka. Maksudnya ada otot tu menguncup dan mengendur barulah terhasil pergerakan. Okay, proses ni berlaku apabila komponen otot menerima rangsangan daripada sistem saraf ataupun daripada otak. Yang kedua ialah untuk mengawal postur. Okay, postur ni ialah posisi badan kita. Okay, postur ni
Bukan bentuk badan dia posture lebih kepada posisi kita dalam apa-apa keadaan lah. Kalau dalam keadaan duduk, posture duduk lain. Okay. Dalam keadaan berdiri, posture berdiri pun lain. Okay. Fungsi kawalan postur membolehkan manusia bergerak dengan stabil dan dapat mengekalkan bentuk tubuh kita. Okay. Pengawalan ini tercapai dengan kombinasi penguncupan dan pengenduran sekumpulan otot rangka yang bertindak secara berurutan. Otot ya. Okay, lepas tu fungsi kawalan postur secara berterusan ni akan menyebabkan manusia dapat mengawal imbangan dalam keadaan statik dan juga dinamik. Okay. Yang nombor 3 ialah dapat menstabilkan sendi. Pergerakan sendi akan lebih stabil apabila berlaku tarikan otot ke atas tulang bagi tujuan menjana daya untuk menghasilkan pergerakan. Yang terakhir ialah dapat menjana haba. Okay, haba terhasil apabila berlakunya penguncupan dan pengenduran otot rangka. Okay. Untuk hari ini, kita belajar yang tu dulu. Okay. Kesimpulannya dekat sini. Okay. Sendi-sendi ni, dia akan berkait antara satu sama lain untuk menghasilkan pergerakan dalam badan kita. Okay. Otot pun sama. Otot ni dia akan bekerjasama dengan tulang. Tulang akan berartikulasi antara satu sama lain sehingga membentuk sendi. Jadi barulah boleh membentuk pergerakan. Okay. Kalau boleh kena ambil tahulah mana satu sendi-sendi soket ataupun sendi angsel. Awak kena tahu dia punya ciri-ciri. Awak kena tahu dia punya cara dia bergerak ataupun jenis-jenis pergerakan yang dialami mungkin dari segi arah ataupun rotasi. Okay. Untuk muscle pula, awak kena tahu muscle yang ada di bahagian hadapan badan kita ataupun dan juga bahagian belakang. Cara dia adalah dengan menghafal 3 bahagian lah, dari start pada bahagian kepala, upper body dan juga lower body. Okay, kita akan sambung pada next class. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.